when I was a young boy. Masyarakat Melayu memang terkenal dengan amalan sihir. Sihir dikaitkan dengan dukun ataupun bomoh. Perbuatan ini turut dibantu oleh jin atau hantu bagi memenuhi keperluan yang diingini oleh pesakit. Digunakan oleh bomoh di kalangan masyarakat Melayu bergantung kepada keperluan tukang sihir tersebut. Lazimnya, bahan yang digunakan oleh bomoh tersebut adalah air sihir, keris, darah, telur, jarum dan patung yang merupakan bahan popular. Antara hantu atau jin yang digunakan dalam rawatan tersebut antaranya adalah hantu bungkus, jembalan, langsui dan polong. Hantu bungkus adalah hantu yang boleh meresap ke dalam badan manusia. Manakala hantu langsui di mana seorang wanita yang mati akibat bersalin dan boleh digunakan untuk tujuan mengganggu. Manakala adalah polong adalah hantu yang menghisap darah manusia. Dan yang terakhir adalah hantu jembalang. Hantu jembalan yang digunakan adalah di mana perjanjian di antara bomoh dan jembalan. Pelbagai jenis sihir yang telah dilakukan oleh masyarakat Melayu antaranya adalah patung, santau, telur layang, tangkal dan azimat. Seterusnya adalah sihir pembenci dan kasih sayang. Jenis sihir yang menggunakan patung adalah tukang sihir menggunakan bahan-bahan daripada badan manusia seperti rambut, kuku dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut akan diikat. Seterusnya, patung itu akan dicucuk dengan jarum. Sampai yang dibaca oleh bomoh dipercayai akan membawa kesakitan kepada mangsa dan boleh membawa maut. Sihir yang kedua adalah santau. Santau amat popular dalam kalangan Melayu di mana kaca akan ditumbuk halus dan dimasukkan ke dalam makanan dan minuman mangsa. Cara yang kedua adalah cara hembusan atau angin. Ayat-ayat yang digunakan akan terkena kepada mangsa dan boleh membawa maut. Beberapa faktor seseorang menggunakan sihir antaranya adalah kerana marah, tidak puas hati, dendam yang keterlaluan kepada orang lain. Setiap sihir membawa kesan yang berbeza kepada diri pemangsa sihir, seperti sakit kepala yang luar biasa, tidak lena tidur, perasaan bercampur bau antara sedih dan marah, mudah marah, fikiran meracau, penyakit fizikal bersifat ganjil yang sukar dikesan melalui perubatan moden dan sebagainya. Lazimnya, mereka ini memberikan tangkal atau azimat. Ada 8 cara bomoh ataupun tukang sihir memanggil jin ataupun syaitan. Cara yang pertama adalah dengan bersumpah atas nama jin ataupun syaitan. Yang kedua adalah dengan penistaan. Yang ketiga, dengan cara penyembelihan. Yang keempat, dengan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan songsang. Yang kelima, dengan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan najis. Yang keenam, dengan cara menyembah binatang. Yang ketujuh, dengan melihat melalui tapak tangan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan bekas pesakit di mana menggunakan bekas baju, seluar dan sebagainya. Kesesatan yang dilakukan oleh bomoh atau pesakit, pengunjung akan mengunjung kubur dengan sesuatu tujuan membayar nazar dan niat adalah merupakan perbuatan bid'ah, pengeras ataupun upah. Kebiasaannya, pengeras yang ditetapkan oleh sesetengah tok bomoh adalah berlainan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ilmu sihir adalah ilmu yang melibatkan kekuatan alam dan kekuatan syaitan atau jin bagi bertujuan menipu atau memperdayakan manusia. Apabila telah disahkan seseorang itu terkena sihir sama ada dari segi fizikal, mental atau spiritual, maka dalam konsep Islam, tiap-tiap yang bermasalah ada penyelesaiannya. Tiap-tiap penyakit ada penawarnya. Islam telah membuat beberapa peraturan untuk mengatasi penyakit disebabkan sihir. Begitu juga dengan ayat kursi, dan memang dari kaedahnya ayat tersebut adalah pengubat dan penyembuh sihir.
Malah Nabi Muhammad SAW telah menyebut secara terperinci bahawa sihir itu boleh diubati dengan membaca 6 ayat pertama surah Al-Baqarah, 3 ayat daripada surah Al-Baqarah iaitu ayat 255, 256 dan 257 dan 3 ayat terakhir daripada surah tersebut. Ayat-ayat ini hendaklah diamalkan dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyembuhkan sihir. Daripada saya, Wakil Kumpulan 6 Sumayah binti Zakaria dalam melaksanakan projek subjektivitas dengan tajuk Kaedah Rawatan Sihir dalam Tamadun Melayu dan Tamadun Islam. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sesungguhnya manusia